Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awdaha li'ibadihi turuqal hidayah wa yassara lahum asbaban najati wal wiqayah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nasarahu Allahu bil himayah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan. Marilah kita mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita dan keluarga kita kemantapan ilmu dan iman agar kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Khutbah Jumaat kita pada hari ini berkenaan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam dan kesungguhan baginda mencari ilmu. Sekiranya kita merujuk kepada Al-Quran, kita akan mendapati bahawa Nabi Musa AS merupakan antara Nabi yang paling banyak diceritakan kisahnya di dalam Al-Quranul Karim. Setentunya Allah Subhanahu Wa Taala membawa kisah-kisah tersebut kerana di sebaliknya terkandung pelbagai teladan dan pengajaran bagi kita. Sebagai kesinambungan bagi kisah Nabi Musa AS, ingin saya mengajak anda semua untuk merenung akan satu lagi aspek di sebalik kisah Nabi Musa AS. Ia berkaitan kisah kesungguhan Nabi Musa AS dalam mencari ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan hal ini di dalam firman-Nya yang berbunyi, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا, yang bermaksud, dan ketika Nabi Musa AS berkata pada temannya, aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut itu, atau aku berjalan terus bertahun-tahun. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-60. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan akan sikap rendah diri dan kesungguhan Nabi Musa AS dalam mencari ilmu. Sungguh pun Nabi Musa AS merupakan seorang Nabi yang dikurniakan ilmu dan kitab Taurat. Baginda AS tidak pernah bersikap angkuh dan sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Apabila beliau mengetahui ada ilmu pengetahuan yang belum lagi diketahuinya, Baginda AS mengorbankan masa dan tenaganya mengembara demi mempelajari sesuatu ilmu. Pada akhir perjalanan Nabi Musa AS, baginda ditemukan dengan seorang hamba Allah yang soleh. Menurut pelbagai kitab tafsir, beliau adalah Nabi Khidir AS. Darinya, baginda Nabi Musa AS mempelajari suatu ilmu yang tidak pernah diketahuinya sebelum ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-65 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma, yang bermaksud, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Sikap merendah diri itu sangat penting dalam perjalanan kehidupan kita. Dengan sikap ini, kita akan lebih terbuka untuk mempelajari sesuatu. Kita tidak akan merasa cukup dengan apa yang sudah kita ketahui. Kita akan menghargai setiap ilmu yang dipelajari kerana ia menambahkan lagi pengetahuan kita dan meluaskan lagi minda serta fikiran kita. Apabila kita mendalami sesuatu ilmu itu, kita akan menyedari bahawa terdapat banyak lagi perkara yang tidak diketahui dan
perlu diperbaiki. Ingatlah saudaraku, bahawa setiap dari kita mempunyai kekurangan dan kelemahan masing-masing. Apabila kita berusaha untuk mencari sesuatu ilmu, kita sebenarnya turut berusaha untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang bermaksud, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Hadis riwayat Imam Muslim. Kesungguhan Nabi Musa AS dalam mencari ilmu merupakan suatu peringatan buat kita yang beriman. Ia mengajarkan kepada kita kepentingan untuk sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan. Lagi-lagi berhadapan dengan keadaan ekonomi yang semakin mencabar ini, situasi yang sedang kita lalui sekarang ini mengajar kepada kita bahawa kita perlu bersama-sama mempertingkatkan kemahiran kita. Terdapat pelbagai penyesuaian yang perlu dilakukan agar kita dapat terus kekal relevan dalam alam pekerjaan. Keadaan kehidupan yang sentiasa berubah-ubah memerlukan kita untuk mempelajari sesuatu ilmu yang baru. Setiap ilmu itu pastinya mempunyai kemanfaatan buat diri kita. Janganlah melepaskan peluang yang ada untuk kita mempertingkatkan ilmu pengetahuan. Manfaatkan setiap tawaran yang ada, kerana ia merupakan peluang yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala buat kita untuk mempertingkatkan kehidupan kita. Selain dari kemahiran pekerjaan, kita juga perlu menyemai jiwa dan kerohanian kita dengan ilmu agama. Terdapat pelbagai peluang yang terbentang luas buat kita untuk mempelajari ilmu agama. Kita mempunyai banyak pilihan untuk mengikuti kelas-kelas agama yang ditawarkan secara online oleh masjid-masjid dan pusat-pusat pengajian Islam. Kesemua kelas-kelas ini boleh dimanfaatkan semasa waktu lapang kita. Tidak dinafikan bahawa terdapat di kalangan ahli keluarga kita yang tidak mempunyai pengetahuan atau kemudahan untuk memanfaatkan maklumat-maklumat keagamaan ini secara online. Di sini peranan kita untuk membantu mereka dengan menyediakan maklumat-maklumat keagamaan yang diperlukan oleh mereka seperti buku-buku keagamaan, memuat turun video-video keagamaan dalam alat komunikasi mereka atau memuat turun aplikasi keagamaan yang baik. Kesemuanya ini adalah sebahagian dari usaha kita untuk memastikan ahli keluarga dapat terus memperoleh mesej-mesej kerohanian yang berguna untuk jiwa dan kerohanian mereka. Hendaklah kita juga memastikan bahawa kandungan keagamaan yang diperolehi dan dikongsikan itu adalah sesuatu yang mendorong kepada kebaikan dan disampaikan oleh asatizah yang bertauliah. Inilah merupakan usaha dan kesungguhan kita untuk meningkatkan diri dan mencari ilmu. Setiap yang beriman pastinya akan terdorong untuk memperbaiki diri dan mempertingkatkan ilmu pengetahuannya. Kita tidak akan hanya berdiam diri, berserah tanpa sebarang usaha apa-apa. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia di muka bumi ini bebas dari sebarang ujian dan cabaran. Allah Subhanahu wa taala juga tidak membebankan kita dengan sesuatu yang tidak dapat kita tanggung. Ujian dan cabaran yang sedang kita lalui ini sebenarnya untuk menguatkan lagi daya tahan kita agar kita dapat bangkit untuk menjadi lebih baik lagi. Sama-samalah kita membangun potensi diri serta mempertingkatkan keupayaan dan keimanan kita dengan menuntut ilmu. Yakinilah saudaraku
bahawa selagi mana kita bersungguh-sungguh dalam menghadapi cabaran kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan taufik dan hidayahnya agar kita sentiasa kekal terpandu di atas jalannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kesejahteraan buat kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin. Semoga bermanfaat khutbah kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.